Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Dan saya Harenti Jemetusin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan amalan kronisme dan nepotisme tidak boleh bertapak sama sekali dalam pentadbiran dan pengurusan pejabat penerbangan ataupun di mana-mana organisasi lain. Pada keberangkatan ke pejabat penerbangan baginda, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga mengingatkan seluruh warga pejabat penerbangan untuk tidak sambil lewa dalam menjalankan amanah dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan keberangkatan ke pejabat penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba. Pada keberangkatan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengingatkan beberapa perkara berkaitan amalan-amalan tidak berintegriti yang berlaku untuk ditangani dengan tegas dan segera. Antaranya amalan-amalan kronisme dan nepotisme dalam pentadbiran dan pengurusan pejabat ataupun di mana-mana organisasi lain, sikap pilih kasih, tidak bertimbang rasa dan suka mencari kelemahan atau kesalahan orang lain serta kebajikan warga kerja yang perlu dijaga dengan sempurna mungkin. Dalam titah, baginda menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama warga kerja pejabat penerbangan baginda yang berperanan besar untuk memastikan tahap keselamatan dan keselesaan terkini. Titah baginda dalam setiap penerbangan baginda dan ahli-ahli kerabat baginda, pejabat tersebut juga dipertanggungjawabkan untuk memelihara dan menyelenggarakan semua aset-aset supaya sentiasa berada pada tahap selamat dan optimal. Dalam kesempatan ini, beta terlebih dahulu sukacita merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua peringkat warga kerja pejabat penerbangan ini di atas usaha ikhlas yang telah disumbangkan selama ini dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Beta berharap semua warga kerja akan terus berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan keupayaan dalam segenap segi dan kekal komited demi menjamin keselamatan penerbangan. Beta percaya semua memahami keselamatan penerbangan bererti keselamatan penumpang. Beta telah memberikan kepercayaan yang tinggi dan tanggungjawab besar kepada penerbangan diraja untuk menjamin keselamatan beta berserta ahli-ahli kerabat diraja dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, beta ingin mengingatkan kepada seluruh warga pejabat ini untuk tidak sambil lewa dalam menjalankan amanah dan tidak sekali-kali menyalahgunakan kepercayaan yang telah beta berikan selama ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menegaskan keunggulan, keutuhan, keupayaan dan kemajuan sesebuah organisasi itu sangat bergantung kepada bagaimana ianya ditadbir dan diurus. Oleh itu, pucuk pimpinan yang dipilih untuk menerajui pejabat penerbangan harus sedar dengan amanah ini
untuk dapat mengemudinya ke tahap yang paling cemerlang. Namun, kecemerlangan itu pula hanya akan tercapai jika pucuk pimpinan bersikap jujur dan berintegriti, tidak menyalahgunakan kuasa, tidak mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi, dan menjaga dengan sempurna kebajikan pegawai dan kaki tangan bawahan. Amalan-amalan kronisme dan nepotisme tidak boleh bertapak sama sekali dalam pentadbiran dan pengurusan pejabat penerbangan ataupun di mana-mana organisasi lain. Beta tidak akan jemu-jemu untuk memberikan peringatan, teguran, dan jika ianya berlaku, maka beta tidak akan bertolak ansur mengenainya. Turut disentuh dalam titah baginda ialah punca kepada tekanan dalam kalangan warga kerja. Perlu diingat, pucuk pimpinan akan gagal melaksanakan tugas jika tiada ketulusan, keadilan dan kebijaksanaan. Lebih memburukkan keadaan ialah jika ianya ditambah dengan sikap pilih kasih, tidak bertimbang rasa dan suka mencari kelemahan atau kesalahan orang lain. Ini akan menjadi punca kepada tekanan, terutama di kalangan warga kerja di peringkat bawahan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah melalui lawatan baginda, ia memberi peluang kepada baginda untuk secara lebih dekat mengetahui kemaslahatan warga kerja di pejabat penerbangan baginda. Justru baginda menegaskan amalan-amalan yang tidak berintegriti yang berlaku di pejabat berkenaan untuk ditangani dengan tegas dan segera. Turut menarik perhatian beta adalah isu mengenai perbelanjaan. Beta mahu pejabat penerbangan ini benar-benar telus, amanah dan berhati-hati dalam menggunakan peruntukan yang telah disediakan. Setiap penggunaan peruntukan hendaklah mengikut proses dan prosedur yang telah ditetapkan bagi mengelakkan sebarang penyelewengan. Perbelanjaan yang banyak tidak semestinya mampu untuk menjamin tahap kecemerlangan yang diingini. Amalan berhemah tanpa menjejaskan kualiti kebijaksanaan dalam mengambil keputusan atau tindakan dan kecekapan dalam mengoperasikan penerbangan dan pengurusan aset perlu diberi perhatian sewajarnya. Kebajikan warga kerja pejabat penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga mendapat perhatian baginda. Menyentuh tentang pengurusan dan penggunaan aset. Beta difahamkan terdapat bangunan yang di bawah kawalan pejabat ini yang terbiar begitu saja dan tidak digunapakai. Jika ianya tidak digunakan, bukankah bersesuaian jika ianya dijadikan sebagai tempat rehat warga kerja? Sebaliknya, warga kerja menggunakan kontena-kontena sebagai tempat rehat. Apakah ini tindakan baik
dalam menjaga kebajikan warga kerja. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah menegaskan warga kerja juga memainkan peranan yang penting selain pucuk pimpinan. Oleh itu, baginda menegaskan kebajikan mereka perlu dijaga dengan sempurna mungkin. Career progression dan capacity building mereka perlu diberikan perhatian. Ini akan dapat memastikan continuity dan warga kerja yang berkemahiran. Oleh itu, beta ingin mengetahui sama ada pejabat penerbangan ini mempunyai succession planning dan kompetensi framework, khususnya bagi peringkat bawahan. Pucuk pimpinan juga harus peka dengan masalah-masalah dan keluhan-keluhan warga kerja dan menanganinya dengan bijaksana. Apakah pucuk pimpinan tahu terdapat segelintir warga kerja yang ingin memohon untuk berhenti atau berpindah dari pejabat penerbangan ini? Apakah puncanya dan apakah tindakan yang telah diambil oleh pucuk pimpinan untuk menanganinya? Dalam kesempatan ini, beta ingin mendengar sendiri dari semua peringkat warga kerja pejabat ini mengenai isu-isu perlu ditangani bagi meningkatkan lagi keberkesanan pejabat ini. Pada keberangkatan ke pejabat penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba, baginda berkenan berangkat meninjau beberapa bahagian pejabat tersebut. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Brigadier Jeneral Besar Datuk Seri Pahlawan Haji Wardi bin Haji Abdul Latif, pengarah penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Pejabat pentadbiran dan bilik operasi antara yang menjadi perhatian baginda. Di sini tu. Bahagian administration. Everything okay here? Yes. 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 Terima kasih. Ini ada 9 orang. 11. Di sana. Some on the CCTV. SOP yang lama yang harus dianulah seperti semula. Should extend. Unit 747. Stationary. Okay. Pejabat penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia akan terus melaksanakan misinya memberikan perkhidmatan dengan mengutamakan piawaian keselamatan penerbangan yang terbaik. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke pejabat penerbangan baginda dapat memastikan warga pejabat terus berusaha meningkatkan keupayaan dan kekal komited demi menjamin keselamatan penerbangan. Perinciannya dimuatkan dalam sorotan keberangkatan ke pejabat penerbangan baginda. Beta berharap semua warga kerja akan terus berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan keupayaan dalam segenap segi dan kekal komited demi menjamin keselamatan penerbangan.
Beta ingin mengingatkan kepada seluruh warga pejabat ini untuk tidak sambil lewat dalam menjalankan amanah dan tidak sekali-kali menyalahgunakan kepercayaan yang telah beta berikan selama ini. Sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-76 tahun, 81 pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi menerima pingat kerja lama. Majlis berlangsung di Dewan Bankuet Bangunan Jabatan Perdana Menteri, Kompleks Jabatan Perdana Menteri. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Majlis bertujuan memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada warga Jabatan Perdana Menteri atas jasa bakti dalam melaksanakan tugasan yang diamanahkan. Negara Brunei Darussalam selaku negara penyelaras projek kerjasama penerbitan tafsir ilmi ayat-ayat kauniyat negara anggota Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura MABIMS pagi tadi mengadakan mesyuarat jawatan kuasa pandu teknikal. Mesyuarat berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Mesyuarat dimulakan dengan sesi pembukaan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama selaku Ketua Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan SOM Negara Brunei Darussalam. Acara diteruskan dengan ucapan sambutan daripada ketua-ketua delegasi dari Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura. Mesyuarat bertujuan untuk bertukar-tukar fikiran bersama ahli pakar dari setiap negara anggota MABIMS untuk mencapai matlamat yang diharapkan. Juga diadakan penyampaian hadiah penghargaan kepada para delegasi. Pengimportan dan pengeksportan tenaga yang boleh diperbaharui antara yang disentuh semasa hari kedua seminar tenaga anjuran Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama ASEAN Centre for Energy dan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia Area. Seminar sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2023 diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Bragas. Antara yang hadir, Pengiran Haji Jamrawira bin Pengiran Haji Petra, Pemangku Setiausaha Tetap Tenaga Jabatan Perdana Menteri. Semasa seminar, para peserta berpeluang bertukar-tukar idea bersama ahli profesional, pakar dan pemimpin pelbagai bidang. Pada sebelah petang, seminar bertajuk Meneroka Mekanisme Pembiayaan bagi Peralihan Tenaga menjelaskan ia menyatukan pelbagai perspektif, terutamanya bagi negara-negara yang bergantung kepada bahan api fosil. Sesi berkenaan juga mengkaji mekanisme pembiayaan yang inovatif dan langkah keuangan untuk mempercepatkan peralihan tenaga. Belas peserta akan mewakili negara Brunei Darussalam dalam pertandingan WorldSkill ASEAN Singapore 2023. Pertandingan akan berlangsung pada 23 hingga 25 Julai ini. Pagi tadi diadakan majlis penyerahan bendera kepada rombongan yang berlangsung di IBTE Kampus Sultan Saiful Rijal. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Rombongan diketuai oleh Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Ketua Pegawai Eksekutif IBTE selaku Pengarah Pendidikan Teknik. WorldSkills ASEAN merupakan pameran terbesar kemahiran profesional dan teknikal di rantau ASEAN yang bertujuan mengembangkan lagi kemahiran para belia. 8 bidang kemahiran daripada 22 bidang kemahiran yang dianjurkan akan disertai.
semoga peserta yang akan bertanding di World Skill ASEAN Singapore 2023 ini supaya dapat meraih pingat-pingat dan juga pengalaman yang dapat menaik taraf dorang punya kemahiran. Pameran Kerjaya Universiti Brunei Darussalam akan diadakan selama 3 hari bermula esok. Bahan mengenainya seketika nanti, kembali selepas ini. Time to go beyond the digital banking revolution. It's an entirely new way to experience digital finance. Open and manage your term deposit completely through the app. This is the Olive mobile application by BIBD at Tamil Berhad. Keadaan cuaca aktif dijangka berlaku bermula hari ini sehingga hari Ahad 16 Julai 2023 dengan hujan lebat berpetir beserta berangin kencang sekali-sekala dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan negara. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 50 km sejam di kawasan darat dan 60 km sejam di kawasan laut semasa terdekat hujan lebat berpetir. Keadaan laut pada amnya berombak di paras antara 0.4 dan 1 meter dan dijangka meningkat ke paras bergelora sehingga 3 meter pada hujung minggu. Terdapat risiko tinggi berlakunya banjir kilat terutama di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat berterusan dan kejadian air pasang. Kejadian pokok tumbang dan tanah susur juga boleh berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin. Keadaan laut bergelora berbahaya bagi operasi bot-bot kecil serta aktiviti rekreasi dan sukan laut. Maklumat cuaca boleh diperolehi menerusi platform-platform yang tersedia. Universiti Brunei Darussalam UBD akan menganjurkan pameran Kerjaya Universiti Brunei Darussalam selama 3 hari bermula esok hingga 14 Julai 2023. Dengan tema Find Your Niche, pameran akan diadakan di Dewan Chancellor UBD dan dibuka bermula pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang, manakala hari Jumaat akan ditutup pada pukul 12.30 hari hingga 2 petang. Pameran menjadi platform untuk para pelajar dan alumni UBD serta para pencari kerja yang lain untuk berinteraksi dengan majikan dan pelbagai sektor di negara ini mengenai kerja-kerja diminati. Alhamdulillah, pameran Kerjaya UBD pada tahun ini ada sebanyak 54 exhibitors terdiri daripada syarikat swasta dan sektor kerajaan yang akan ikut serta dan sebanyak 469 kekosongan jawatan semasa pameran Kerjaya UBD pada tahun ini. Pameran Kerjaya UBD juga akan mengadakan walk-in interview daripada beberapa syarikat swasta. Kolej Universiti Perguruan Agama Brunei Darussalam KUPU SB menyertai aktiviti kebudayaan Pertubuhan Kerjasama Islam OICCA 2023 yang diadakan sehingga 14 Julai ini di Jakarta, Samarinda dan Balikpapan, Indonesia. KUPU SB diwakili oleh Pengiran Siti Khatijah binti Pengiran Sulaiman, Pengarah Pejabat Antarabangsa dan Perhubungan Awam dan Nurul Atiyah Batriyah binti Muhammad Saleh, Timbalan Dekan Bahagian Halwa Pelajar KUPU SB. OICCA 2023 dianjurkan untuk menyebarkan nilai dan ajaran Islam khususnya dalam konteks belia, budaya dan pendidikan. Antara pengisian OICCA 2023 termasuk persidangan peringkat tertinggi OIC, sesi dialog, forum, sesi simulasi diplomasi belia, mesyuarat-mesyuarat khas antara universiti dan agensi, pameran kebudayaan dan halalan Taiban serta lawatan ke beberapa buah masjid, madrasah dan tempat kebudayaan di Indonesia. Penyertaan KUPU SB dalam OICCA 2023 merupakan sokongan kepada sumbangan berterusan negara Brunei Darussalam selaku anggota OIC khususnya dalam pengukuhan kepimpinan belia Islam melalui program-program pendidikan dan kebudayaan.
41 daripada 46 pasukan berdaftar layak untuk menyertai pertandingan prototipe termasuk Perkasa Darussalam dari Universiti Brunei Darussalam UBD dalam konsep bateri elektrik. Pertandingan yang diadakan di Pertamina Mandalika Litar Antarabangsa Indonesia. Perkasa Darussalam berjaya berada dalam kelompok 20 terbaik. Mantuka Aswad Perkasa Darussalam merupakan kenderaan prototip ke-8 yang telah dibina oleh pasukan UBD sejak menyertai pertandingan buat kali pertama pada tahun 2012. Dengan menyertai pertandingan ini, ia diharap akan memberi para pelajar pengalaman dan pengetahuan serta kemahiran abad ke-21. Dianjurkan oleh Shell Eco Maritime Asia Pasifik dan Timur Tengah 2023, pertandingan menghimpunkan 75 pasukan dari 13 benua negara dari seluruh Asia Pasifik dan Timur Tengah. Penglibatan belia dalam kegiatan kesukarelawanan dapat meningkatkan lagi jati diri dan syakhsiah belia. Dengan itu, mereka boleh menyumbang kepada pembangunan negara selaku stakeholders yang dinamik. Saya sarankanlah kepada belia-belia ini agar mereka bergiat aktif mengikuti apa jua persatuan-persatuan NGO yang ada di negara kita ni, negara Brunei Darussalam. Jadi di sana bila mereka telah masuk, di sana mereka akan dapat banyak pengalaman ataupun aktiviti-aktiviti yang telah pun dilakukan. Contohnya seperti jati diri. Memupuk nilai-nilai sosial, terutamanya dalam kalangan generasi muda, adalah penting untuk mewujudkan wawasan Brunei 2035. Adalah penting untuk menanamkan dalam diri generasi muda rasa tanggungjawab warga negara yang kuat, kasih sayang dan rasa hormat sesama orang lain. Belia-belia berkemahiran di mana NGO boleh melahirkan dan memupuk semangat kemasyarakatan. Dengan mengikuti NGO, belia-belia boleh mempelajari teamwork, leadership dan juga ada merasa ihsan kasih kepada masyarakat. Daulat ke bawah duli Tuan Patut. 3 buah syarikat dikenakan kompaun oleh unit penguatkuasaan Jabatan Daerah kerana melanggar Akta Kesalahan Rampaian 2021, iaitu membuang sampah di sekitar kawasan tapak projek di tempat awam. Jabatan Daerah Tutong, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam siaran medianya memaklumkan sebuah syarikat dikenakan kompaun RM500 dan RM2,000 di bawah Akta Kesalahan Rampaian 2021. Sementara itu, 2 buah syarikat masing-masing dikenakan denda RM1,000 kerana membuang sampah di tempat awam. Ketiga-tiga syarikat dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Orang ramai, pihak syarikat dan pemilik premis-premis perniagaan diingatkan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar, khususnya di kawasan premis-premis perniagaan dan juga kawasan awam dengan tidak membuang, melonggokkan atau meninggalkan sampah sarap di tempat awam. Brunei DPMMFC meneruskan saingan bola sepak Liga Perdana Singapura malam ini.
Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Bishan, Singapura itu, Brunei DPMMFC berdepan Lion City Salers. Setakat ini Brunei DPMMFC menduduki tangga ke-7 Liga dengan mengutip 15 mata. Manakala Lion City Salers pula menduduki tangga kedua Liga dengan 39 mata. Perkembangan Liga Futsal Brunei, DDT FD menang bergaya ke atas Street United dalam aksi perlawanan yang berlangsung semalam di Dewan Serbaguna Bolkiah Garrison. DDT FD berjersi kuning hitam membuka tirai jaringan seawal minit ke-9 dan menggandakan gol pada minit ke-15. Street United merapatkan jurang gol menjadi 1-2 selang 2 minit kemudian. Bagaimanapun, kedudukan tidak kekal lama apabila DDT FD berjaya menjaringkan 4 lagi gol. Perlawanan berakhir dengan keputusan DDT FD 6-1 Street United. Sementara itu, perlawanan kedua menyaksikan BIBD SRC menang tipis ke atas Arbisham FC 1-0. Gol tunggal BIBD SRC dijaringkan pada minit ke-18. Dengan kemenangan tersebut, BIBD meraih 3 mata penuh dan kini berada di kedudukan ke-6 Liga dengan 16 mata. Pasukan Propel akan bertemu Easyway Basketball di perlawanan separuh akhir setelah kedua-dua pasukan menewaskan lawan masing-masing dalam aksi suku akhir ketiga dan keempat kejohanan bola keranjang Piala UC 1000 sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 tahun. Perlawanan berlangsung semalam di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Dalam perlawanan suku akhir ketiga menyaksikan pasukan Propel menyingkirkan Lingtech BOB dengan keputusan akhir 75 berbalas 61. Sementara itu, dalam aksi suku akhir keempat pula, HL Jaya Sendirian Berhad terpaksa akur selepas tewas kepada Easyway Basketball dengan keputusan 82 berbalas 52. Di separuh akhir nanti, Easyway akan bertemu Propel malam esok.